majlis dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan pada malam ini, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Peradaban Islam di Kolej Universiti Islam Selangor. Kita insya-Allah pada malam ini akan mengupas surah yang akan kita bacakan pukul 9.30 sekejap lagi, ataupun pukul 10, tengoklah kepada kesanggupan tuan-tuan untuk memaknakan majlis pada malam ni lah, iaitulah surah Al-Asr, ya. Insya-Allah walaupun surah ini ringkas, tetapi kita dihadirkan oleh Ustaz Dr. Farid yang ahli dalam bidang tafsir, dan mudah-mudahan membantu kita untuk lebih tadabbur ataupun lebih memahami makna kepada surah yang sering kita bacakan selepas kita tamat majlis. Berkatalah Al-Allamah Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, seringkali surah ini dibacakan untuk tabarruk, tetapi sebenarnya bukanlah surah ini sekadar untuk tabarruk. Di dalamnya terkandung peringatan yang menggerunkan bagi orang-orang yang memahami bagaimana surah ini merumuskan antara isi kandungan terpenting Al-Quran, iaitulah manhaj orang-orang yang selamat daripada azab. Ya, surah ini walaupun ringkas, tetapi di dalamnya terkandung, ya, cara untuk selamat, ya, di akhirat kelak. Jadi saya harap kita semua dapat memaknakan majlis pada malam ini. Ambil peluanglah bertemu dengan Dr. Farid Ravi, sebab ikon tafsir kita ni kita jemput 2 tahun sekali. Jadi syukur pada Allah, Ustaz Farid melapangkan masa. Saya tak nak buang walaupun 1 saat masa Dr. Farid untuk tuan-tuan puan-puan maknakan sepenuhnya, insya-Allah. Jadi silakan Tuan Guru kami Al-Fadhil Ustaz Dr. Farid untuk membuat kupasan kepada surah Wal-Asri. Silakan Ustaz. Saya boleh pakai Ustaz? Dengan ni untuk live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih saya rakamkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syari di atas Ustaz Syari di atas undangan berkongsi ilmu dengan tuan-tuan puan-puan. Seterusnya saya ucapkan tahniah dan syabas kerana tuan-tuan puan-puan telah melapangkan masa untuk datang ke majlis ilmu pada malam ini. Sesungguhnya pengorbanan tuan-tuan puan-puan tidak akan sia-sia di sisi Allah. Lebih-lebih lagi para ulama telah bersepakat di dalam memberi motivasi kepada golongan yang menyibukkan diri ataupun menyibukkan diri dengan Al-Quran. Di antara majlis-majlis yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah majlis-majlis yang membincangkan kalamullah. Itu muttafaq, disepakati secara jumhur
bahawa tiada majlis yang lebih dimuliakan oleh Allah melainkan majlis yang ada di dalamnya perbincangan mengenai wahyu, mengenai kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sempat tu dia tembak sebiji, dia kata 2 tahun sekali. Kan, dekat aja. Tadi masa saya tekan waist tu 7 km je pun, bukan 70. Dia begitulah kesibukan dan arrangement yang ada ni, kadang-kadang kita tak menang tangan tuan-tuan. Tapi begini tuan-tuan, kita terus fokus kepada suratul Asr. Suratul Asr ini surahnya pendek, Makkiyah. Suratul Asr ni surah Makkiyah, maksudnya surah yang diturunkan di Mekah. Itu yang pertama. Keduanya, di antara surah-surah yang pendek, di antara surah-surah yang pendek, min qisar suwar, di antara surah yang pendek. Itu yang kedua. Yang ketiganya, surah ini dia diapit oleh 2 surah yang lain. Sebelum suratul Asr, kita ada surah At-Takathur. Selepas suratul Asr, kita ada surah Al-Lumazah. Kita dalam mengaji tafsir, pertama sekali kita tidak boleh lari daripada mengkaitkan surah yang sebelum dan surah yang selepas dalam membincangkan surah tadi tu. Bila saya nak bincang surah Wal Asr, suratul Asr, saya mesti lihat siapa, surah apa sebelum dia dan surah apa selepasnya. Sebab setiap surah itu datang, dia adik-beradik. Dia mesti ada kaitan. Mesti ada kaitan. Nanti saya akan kongsi dengan tuan-tuan kaitannya. Itu dari sudut satu surah ke surah lain. Begitu juga ulama bincang bahawa munasabat di antara ayat. Ayat sebelum, ayat selepas. Bila saya baca sesuatu ayat, saya kata wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Setiap kalimah-kalimah yang ada itu ada keberkaitannya antara satu sama lain, sebelum dan selepas. Allah Ta'ala tidak turunkan Al-Quran secara sia-sia ataupun bukan satu bahasa yang biasa orang Arab guna. Sebab itu Quran turun mencabar kepakaran orang Arab di dalam bahasa Arab pada ketika itu. Jadi kita nak lihat apa surah sebelumnya, apa surah selepasnya. Itu dia sebut sebagai munasabat ma baina suwar. Dia juga munasabat ma bainal ayat. Kan nak tengok di antara satu ayat ke ayat yang lain. Kita lihat begini tuan-tuan. Surah At-Takathur. Surah At-Takathur adalah surah yang membicarakan perihal manusia yang berkeceramuk dalam mengumpul harta. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Dia kumpul, dia tak tahu apa faedah dia kumpul. Sehinggalah Tuhan sebut hatta zurtum al-maqabir. Sehinggalah kamu ziarah. Dia guna perkataan ziarah. Macam ya, dialu-alukan, datanglah tengok. Tapi dia bukannya tengok boleh patah balik. Bila diberi 2, dia akan minta 3. Sedangkan dia dalam kubur. Mulut dia, perut dia, kantung dia hanya akan dipenuhi dengan tanah. Dia sedar. Tapi masih ada sifat tamak mahu kumpul. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Peringatan tak? Peringatan kan? Peringatan, itu peringatan. Satu peringatan. So cerita manusia yang berkeceramuk dengan harta benda ni
Allah Ta'ala beri gambaran, kalaulah kamu ziarah kubur, kamu akan dapati bahawa ruginya kamu dengan kamu kumpul tanpa kamu manfaatkan. Rugi sehingga sibuk kumpul harta, tak ada masa untuk beriman, tak ada masa untuk beramal soleh, tak ada masa untuk watawasau bil haq, tak ada masa untuk watawasau bis sabr. Sebab fokusnya kepada harta, 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 harta. Dia mengumpul harta ni bukan sesuatu yang tercela, tetapi menjadikan keseluruhan kehidupan itu sibuk dengan harta, itu yang tercela. Masih boleh lagi kalau dikumpul dalam surah Al-Lumazah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut apa? Wailul likulli humazatil lumazah, alladhi jama'a malan wa addadah, yahsabu anna malahu akhlada, kalla la yunbadhanna fil hutama. Khalas. Tadi kalau ikut tertib, pertama sekali Tuhan bagi peringatan, kalaulah kamu dibawa kembali ke kubur. Surah yang ketiga selepas suratul Asr, tengok surah Al-Takatsur, Al-Asr, datang surah Al-Humazah, Tuhan kata apa? La yubadhanna fil hutama. Ini bukan cerita dah, memang dah kena campak. Memang dah kena campak. Saya bila fikir balik, rupanya manusia ni ada yang sibuk kumpul harta, rugi, dan ada juga yang sibuk kumpul dosa. Sibuk kumpul dosa, lumazah, kan, bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah, menghabiskan usia dalam aktiviti-aktiviti yang tak datangkan manfaat. So surah Wal Asr adalah jawapan supaya tak jadi at-takatsur, tak jadi golongan humazah. Betul kan? Nampak tak ada keberkaitan tu? Jadi bila orang baca surah Al-Hakumut Takatsur, dia nampak Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kalau kamu percaya, kamu akan lihat neraka. Tapi dalam surah Al-Humazah bukan lihat lagi, engkau sudah dihumban. Dia punya urutan tu tak adalah peringatan. Allah Ta'ala beri peringatan, beri jalan keluar dalam suratul Asr, tak dengar juga, humban lah. Betul? Boleh? So far okay? No respon, saya tak tahu tuan-tuan faham ke, tak faham ke. Okey, kita masuk suratul Asr sekarang ni. Doktor, dari segi penurunan pun memang dia disusun macam tu ke? Tak. Tidak. Dia surah-surah dalam Quran, dia turun tidak seperti mana yang kita lihat dalam mushaf pada hari ini. Bermula dengan surah Al-Fatihah, berhabis-habis dengan surah An-Nas. Kalau ikut urutan, dia tidak susun seperti ini. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran mengikut keperluan dan juga mengikut kesesuaian. Oleh yang demikian, macam suratul Asr, kita kata surah Makkiyah, tapi kenapa duduk di hujung sekali? Manakala surah Al-Baqarah yang turun di Madinah, kenapa duduk di depan sekali? So, hikmahnya adalah dia, asuhan manusia ini, dia berlaku mengikut kehendak Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Quran ini supaya manusia boleh absorb perintah-perintah tu dan tidak ada berlaku keterciciran dalam mematuhi perintah Tuhan. Dia macam anak yang baru lahir, dia lahir, dia tak tahu apa-apa. 3 bulan, 4 bulan, dia boleh belajar terbalik-terbalik. Kan? Kemudian dia boleh start merangkak. Kemudian dia boleh berdiri, pegang slow-slow. Tak ada anak yang lahir terus boleh berjalan.
So dia sudah bercanggah dengan fitrah. Sebab itu Quran ini diturunkan mengikut munasabah, mengikut keperluan-keperluan yang ada pada sesuatu zaman. Sebab itu kita lihat kalau Makkiyah ini surah-surahnya kebanyakannya menyentuh isu-isu berkaitan dengan akidah, pembinaan akhlak, silaturahim, keindahan Islam. Berbeza dengan surah-surah yang turun di Madinah. So susunannya begitulah. Jadi hujungnya, kesimpulannya, surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah mengikut seperti mana yang tersusun. Okey, Quran yang ada pada kita sekarang ini begitulah ianya di Lauhil Mahfuz. Hujungnya Quran yang ada pada kita ini adalah seperti mana terdapat di Lauhil Mahfuz. 2 tahun terakhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, datang Jibril ulang kaji Al-Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disusun balik ayat-ayat, disusun balik surah-surah mengikut urutan dan juga ketepatan Quran seperti mana ia terdapat di Lauhil Mahfuz. Cuma hebat. Apa yang hebat? Mereka boleh susun balik. Dia macam puzzle, dia boleh susun balik. Surah Al-Baqarah 286 ayat. 286 ayat itu dia tak turun ayat 1 hingga 10, 11 hingga 20, 21 hingga 30. Dia tak turun macam tu. Dia turun 1 hingga 5, dia turun 70 hingga 76, kemudian turun pula 50 hingga 54, kemudian turun pula 200. Kalau kita pening dah. Kuliah Al-Kafirun pun pening. Nak hafal, nak ulang. Ini pula orang yang zaman itu menerima wahyu dan mereka boleh susun sebab jernih hati mereka, senang cerita. Hati mereka jernih dan zaman itu kuranglah hiruk pikuk kehidupan manusia. Yang namanya handphone tak ada, yang namanya media-media ni semua tak ada. Kalau Quran tu turun zaman ni, saya tak tahu apa jadi. Manusia develop dulu, kemudian Quran turun. Tak tahu apa jadi. Tapi Quran turun dulu, kemudian Quran tu mendevelop manusia, membangunkan manusia. So, Quran tu berjaya mengasuh manusia yang jernih hatinya. Kosong, masa tu tak ada hiruk pikuk. Dan zaman itu, kalau mengikut, katakan ada 10 orang sahabat, dalam 10 tu, 8 hafal, 2 saja yang tahu tulis. So, jumlah yang menghafal itu lebih ramai daripada jumlah yang boleh menulis. Sebab itu, iktimad ataupun kebergantungan mereka di dalam mengumpulkan balik wahyu Quran ini orang yang sekolah, orang yang tak sekolah semua boleh baca. Semua boleh hafal. Itu istimewanya Al-Quran. Baik. So kita terus masuk dalam suratul Asr. Tuan-tuan boleh tanya dengan saya kalau ada apa-apa tuan-tuan nak tanya terus. Kalau saya boleh jawab, saya jawablah. Kalau saya tak boleh jawab, kita tangguh lah. 2 tahun lagi. Okey. Imam Syafi'i ada berkata mengenai suratul Asr. Dia kata sesiapa yang memahami dan mempelajari suratul Asr lawasi'athu. Sesungguhnya surah Al-Asr ini telah mencukupkan dia. Seperti mana Ustaz sebut tadi, bahawa hebatnya surah ini walaupun dia nampak pendek, tetapi dia berjaya mengasuh hati manusia dan dia ada tujahan-tujahan yang boleh mengubah landscape kehidupan manusia itu. Itu keistimewaan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa tuan-tuan perempuan dah belajar dah. Saya dah masuk. Wal Asr. Wal Asr. Innal insana lafi khusr.
illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wal asr, demi masa. Kita letak situ dulu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, melainkan orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. Okey, kita tengok huruf waw. Huruf waw tu, waw itu dia panggil waw qasam. Waw qasam. Apa waw qasam? Waw qasam ini waw sumpah. Waw sumpah. Ini kalau saya bergerak boleh ke ni? Ha? Ini tak apa. Yang ni saya masuk kocek. Begitu. Boleh saya tarik dekat sikit. Ada jatuh? Tak ada. Alah. Tuan-tuan nampak ke? Alhamdulillah, mata terang lagi. Waw, ba, ta. Ketiga-tiga huruf ini digelar sebagai huruf al-qasam. Huruf qasam, huruf-huruf yang dibuat sumpah. Tengok kita guna waw, wallahi, ba, billahi, ta, tallahi. Wallahi, billahi, tallahi. So, tiga-tiga huruf ini dipanggil huruf qasam, huruf sumpah. Okey. Huruf sumpah waw, ba, ta. Waw, ba, ta, huruf sumpah. Sekarang Allah bersumpah dengan bila kita bersumpah dengan nama Allah. Betul? Sekarang kita bersumpah dengan nama Allah. Kita tidak boleh bersumpah, kita makhluk tidak boleh bersumpah selain Allah. Maksudnya saya nak bersumpah, saya mesti bersumpah dengan Allah. Saya tak boleh nak bersumpah demi matahari. Bukan saya yang jadikan matahari. Demi bulan. Bukan saya yang jadikan bulan. Tapi saya baca ayat yang sebut demi matahari, demi bulan, betul. Tapi itu adalah uslub Tuhan bersumpah. Tapi kalau saya sendiri nak bersumpah, saya mesti bersumpah dengan wallahi, wabillahi, wa dan bila bersumpah, katakan Allah bersumpah atau kita bersumpah, kita mesti bariskan bawah dengan siapa yang kita sumpah atau ke atas apa kita sumpah. Kita kata wallahi, billahi, tallahi. Dia panggil qasam wal maqsam alaih. Maqsam alaihi mesti berbaris bawah. Kalau dia kata wallahu, tak jadi sumpah. Sebab dia boleh jadi waw itu bukan waw sumpah, dia jadi waw ataf, iaitu bermaksud dan. Nah, sebab itu kita tengok kadang-kadang orang kat sumpah ni pandai kat dia.
Wallah, billah, tallah. Dia tak nak bariskan bawah. Dia tak jadi sumpah lah. Dia nak lari. Pandai dia. Dia takut dimakan sumpah. Maka dia pun tak nak bariskan. Itu dia sendiri tak yakin dengan diri dia. Okey. Allah boleh bersumpah dengan semua makhluk yang Allah jadikan. Allah nak bersumpah dengan matahari, bulan, bintang, gunung, ganang. Allah dah bersumpah kan? Allah bersumpah dengan nama dia, Allah dah bersumpah dengan nama Muhammad, Allah dah bersumpah dengan alam. Tapi dalam banyak-banyak benda Allah bersumpah, ada satu benda yang Allah bersumpah, bendanya kecil sangat. Tapi Allah bersumpah dengan benda tersebut. Cuba fikir tengok. Dengan apa benda yang Allah Ta'ala bersumpah, benda tu kecil je? Semut. Anak dia Tuhan sumpah dengan semut. Bila sebut kecil je, semut. Habis kalau besar apa? Gajah. Pen. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tuhan bersumpah dengan pen. Benda yang kecil. Nak lantik orang pakai pen, nak pecat orang pakai pen, nak luluskan duit pakai pen. Semua pakai pen. Jadi bukti, surat ada, tanda tangan tak ada, tak sah. Tiba-tiba abang dapat surat dilantik jadi senator. Surat ada tapi tak ada tanda tangan. Laku tak laku? Nak buat ke mana surat tu? Tengok kata kena halau balik. Kau pergi balik ambil surat yang ada tanda tangan. Ya saudara? So ditanda tangan dengan apa? Dengan pen lah. Dengan pen. So besarnya. So saya nak beritahu. Okey. Baik. Kenapa masa Tuhan bersumpah dengan wal asr? Adakah al-asr dalam ayat ini membawa maksud masa? Masa ini juga disebut sebagai ad-dahr. Ad-dahr. Ad-dahr ini dalam bahasa yang lain, dalam arti kata lain, kata zaman. Dahr, keseluruhan zaman. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. So, lafaz al-asr disebut sebagai masa. Secara mutlak, masa. Adakah waktu itu waktu asar? Boleh jadi. Boleh jadi. Sebab dia ada signifikan dengan masa asar. Asar adalah tempat, asar adalah waktu paling petang dalam setiap hari. Paling petang. Lepas tu malam lah. Betul tak? So, itu adalah waktu untuk kita muhasabah ataupun kita menuai hasil daripada pagi tadi sampai asar. Sebab itu ada ulama sebut asar ini catatan kita diangkat naik. So asar itu adalah ending you punya day. Ending kehidupan, ending hari tersebut, wal asr. Jadi Tuhan bersumpah tu boleh jadi signifikan dengan waktu asar adalah untuk manusia ambil ingat apa kau buat sampai ke asar tadi tu. Betul tak? Betul kan? Itu satu. Keduanya, ulama sebut dinamakan al-asr kerana kebiasaannya masa yang terluang kosong tidak diisi digelar sebagai al-asr. Tak dimanfaatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada ulama pergi lebih jauh, ulama-ulama yang bincang dari sudut furuq al-lughawiyah. Maksudnya bincang dari sudut pecahan huruf tadi tu. Lafaz al-asr ini apa sebenarnya kalau kita buang alif lam? Kalau kita buang al-asr ni, kita buang dia akan jadi, kalau fi'il madhi dia past tense dia jadi asara. Ya'siru. Asir. Maksud jus, apa ni orang sebut kat belakang? Jus dia kata. Asir, jus. No, jus maksudnya apa jus? Ha? Saya suka. Siapa cakap tadi? Perahan. Okey, kita tengok pada
perbuatan perahan itu. Nowadays kita ada blender, kan? Kita potong-potong buah, kita masuk dalam mesin, kita blend ataupun kita punch dalam tu, keluar air. Betul? Kalau tradisional, dia akan punch buah tu, betul tak? Betul kan? Dia akan letak, dia akan tarik. So itu satu. Nak jemur kain, kita sekarang ada washing machine, dia boleh spin, kan? Zaman dulu tak ada, dia akan perah. So asr itu adalah umpama perah dan juga punch, menggunakan segala kedrat untuk menghasilkan sesuatu. So asr itu adalah merujuk kepada sejauh mana manusia memanfaatkan masa yang terluang yang diberikan oleh Allah untuk mengerah tenaga dan kudrat dia supaya masa itu tidak sia-sia. Nampak tak? Kan? Dia bukan sekadar demi masa. Dia bahasa itu, kalau kita lihat lebih jauh lagi, kita akan dapati penggunaan wal asr, lafaz al asr tadi. Baik. Kenapa Allah bersumpah dengan al asr? Al asr ni masa secara mutlak. Pagi tidak, petang tidak. Malam tidak, siang tidak. Masa keseluruhan. Cuma saya sebut petang tadi tu dia ada signifikan. Itu, tapi bukan itu tafsiran muktamad. Allah ada bersumpah dengan masa-masa yang lain tak dalam Al-Quran? Ada juga. Ada? Allah bersumpah dengan wal-lail, malam, demi malam. Pasal Allah bersumpah dengan waktu wad-duha. Okey. Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajr. Wasyamsi waduhaha. Betul? Semua itu okey, wad-duha. Bila Allah bersumpah dengan wad-duha, Jumaat di antara kaum yang terawal. So ada kaitan tak dengan waktu pagi? Terawal, awal, waktu paling awal Tuhan bersumpah, dalam itu Allah memuatkan kaum yang paling terawal. Allah bersumpah dengan waktu tengah hari, apa dia? Wasyamsi waduhaha, demi matahari kan? Allah bersumpah wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah tengah hari. Dalam tu Allah Taala sebut kaum Thamud. Yang mana kaum Thamud tu kemudian daripada kaum Ad. So dia punya sumpah, pangkal sumpah dengan kaum yang Tuhan sebut dalam surah tu, dia ada kaitan. Dari sudut masa tadi, zaman. Boleh? Jadi yang ni sumpahnya mutlak. Demi masa. Tengok semua baris bawah. Wal fajri, kan? Wasyamsi wal laili, baris bawah. Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tak ada. Tak ada. Apa lagi? Okey, dah boleh ya? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Ayat ni memang betul-betul power betul. Inna itu dalam bahasa Arab dia panggil taukid, pengukuhan. Sesungguhnya al-insan, dia datang pula alif lam ma'rifah. Maksudnya yang Tuhan nak bagi tahu rugi itu manusia, bukan kucing, bukan kambing, bukan kaldai, bukan kerbau. Takut orang nampak rugi ni kambing, rugi ustaz. Kau nak compare diri kau dengan kambing, kenapa? Tak. Al-insan. Bila kata al-insan,
dia bukan satu gelaran, tetapi dia adalah satu kesempurnaan. Satu kesempurnaan. Sempurna dia, mata, telinga, kaki, akal, fikiran, kesenangan, ilmu, sempurna dia tu. Tapi dia rugi. Segala panca indera Tuhan bagi, tapi masih rugi. Lafi khusr, sesungguhnya di dalam kerugian. Lafi itu pun juga dia ada taukid. Fi itu di dalam, pun juga taukid. Khusr, rugi. Okey. Begini. Bila kata khusr, lafaz khusr, rugi. Rugi. Yang ni rugi mutlak. Semua kita rugi. Semua kita rugi. Ada yang rugi kecil, ada yang rugi banyak. Walaupun dia solat subuh, ba'diyah, qabliyah, hari ini dah baca Quran, datang majlis ilmu, masih rugi. Sebab ada orang lebih hebat daripada dia. Relatif lah Ustaz ya. Nampak kan? So, rugi tu mesti ada. Sebab bila sampai dekat akhirat, kita rasa kita dah hebat dah. Tapi bila tengok apa yang kita kumpulkan, ya Allah, kalaulah boleh timbul. Kalaulah. So, yang beriman, yang beramal soleh pun akan menyesal juga, kerana alangkah baiknya kalau aku dapat lebihkan lagi amal soleh. So, dia pun ada juga rasa rugi. Rugi ni semua orang rugi. Kita kalau dapat sembahyang tahajud satu malam, sahabat-sahabat Rasulullah tak tinggal qiyam. Kalau mereka tertinggal qiyam satu malam, mereka akan rasakan mereka ahli neraka. Sudah, dia kata, neraka lah tempat. Satu malam dia tinggal qiyamul lail. Kita satu malam buat qiyamul lail, rasa kita dah dia punya rasa feeling tu, syurga dah aku ni. Dia untuk tegur diri sendiri jugalah. Senang, hidup ni yang kacau orang. Kita buat kerja kita je. Kau nak kacau saya, suka hatilah. Kita bukannya boleh halang orang daripada kacau kita. Dan memang ada orang yang suka kacau orang kan. Kalau dia suka buat benda-benda, terpulang. Maksudnya terpulang pada dia lah, kita nak buat macam mana. Cuma kita sebagai seorang Muslim, kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hubungan sesama manusia. Cantik dah tu. Tapi kita tak kacau siapa-siapa. Tangan, kaki, tangan, mulut yang Tuhan bagi kepada kita ni, kita tak gunakan untuk merosakkan persekitaran kita, sama ada sama manusia, alam. Jadi kita nak buat baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila Allah Taala sebut khusr, sebab surah ini asr itu yang paling besar isu, kita kata rugi. Kan? Dalam surah ni yang Allah nak highlight adalah rugi. Supaya kita tak rugi. Allah Taala bagi tahu ada orang rugi, dan kita nak tahu macam mana tak nak rugi. Betul tak? Atau tak kisah? Nak rugi pun rugilah. Macam mana Ustaz? Kan? Macam mana? Kan? Okey, saya rugi. Betul lah Ustaz. Ustaz kata tadi tak ada seorang pun di kalangan kita yang terlepas daripada rugi. Rugi itu sifat dia mutlak dalam ayat ini. Semua kita akan rugi. Sikit sebanyak kita akan rugi. Betul tak? Tapi ada juga yang rugi daripada kita. Ada yang rugi daripada kita. So, lafaz rugi dalam ayat dalam Quran ni, dia ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Betul, pakai pen hitam pula kali ni. Besar sikit. Ada 3 bentuk. Kita tengok
khasara. Betul? Tadi dia kata khusr. Dia kata dalam bentuk masdar. Khusr. Tapi kalau asal perkataan khasara. Dia ada satu lagi Tuhan guna khasara. Tak ada. Khasara. Yang ketiga, cuba teka. Cuba teka. Khusran. Tiga-tiga ni dalam Quran. Khusr, khasara, khusranun. Okey. Khusr kita dah tahu dah, dia mutlak. Sifat rugi itu mutlak. Betul? Tapi yang khasara, yang ini daripada rugi yang sikit, dia tambah pergi rugi yang banyak. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, ya. Apa dia dalam surah ayat yang syifa tu? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Perhatikan, wa la yazidu adh-dhalimin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dia guna perkataan yazid. Yazid maksudnya tambah. Tiap kali Allah Ta'ala guna khasara, mesti digandingkan dengan lafaz yazid. Yazid. Apa yang lain? Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Tengok, yazid diguna. Kemudian ada ayat lain? Ada. Wattaba'u man lam yazid lahu maluhu wa waladuhu illa khasara. Jadi khasara dia digandingkan dengan lafaz ziyadah, tambahan, ataupun yazid. Yazid semua ni bermaksud tambah. Dia mesti digandingkan sebelum dia lah. Sebelum dia akan datang perkataan sama ada yazid ataupun yazid bermaksud tambah. Elok rugi sikit, rugi secara umum saja, sekarang memang merugikan. Cari dia yang mencari kerugian. Khusran ini memang dia pergi campakkan diri di dalam kerugian. Yang ni, khusran ini adalah memberitahu kepada kita bahawa dia memang memilih untuk merugikan diri dia. Biasanya orang yang tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada dunia, tidak beriman pada akhirat, dialah mendapat kerugian yang mutlak. Adapun khasarah, dia kerugian yang dicari. Tapi kalau khusran adalah kerugian kerana tak beriman kepada Allah, tidak dimanfaatkan dunia dan akhirat. Cuba Allah Ta'ala sebut apa dalam ayat ini? وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Sesiapa yang menjadikan syaitan itu sebagai pembantu, penaung, pelindung, kawan baik selain Allah, maka faqad khasira khusranan mubina. Habis dia kawan dengan syaitan, takkan rugi sikit? Dah masuk bakul sekali dengan dia, kan? Nampak kan? Okey? Okey, boleh? Kita kira sekarang ni. Ini ada berapa huruf? 3. Yang ni berapa huruf? Yang ni berapa huruf? Bertambah tak? Begitulah tambahnya rugi. Begitulah tambahnya rugi yang ditambah-tambah oleh manusia. Okey.
Mana tadi? Surah saya. Okey. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Melainkan mereka yang beriman, beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini ayat ketiga. Tiga ayat je kan? Ya. Melainkan. Dia kata melainkan ini dalam bahasa Arab dipanggil istithna. Istithna. Istithna ni ada dua dalam bahasa Arab. Dia ada istisna muttasil, dia ada istisna munqati'. Melainkan, illa itu istisna muttasil dengan istisna munqati'. Maksudnya ada kaitan tak ayat yang berikut pada ayat 3 ni dengan ayat kedua? Kalau jelas tak ada kaitan, kita panggil dia munqati', terputus, dan dia membawa satu pembaharuan dalam kehidupan. Dia terputus. Dia bukan orang yang dicampakkan ke dalam kerugian. Maka dia terputus, munqati'. Istithna munqati'. Illa alladhina amanu. Amanu. Tuan-tuan lihat di antara perkara yang tuan-tuan puan-puan bila baca Quran, nak berjinak dengan tadabbur, pertama sekali kita kena buat ialah kita kena lihat secara basic fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Put that way first. Benda basic aja kita tengok. Benda basic kita cuba biasakan, kan? Cuba biasakan dengan melihat ni fi'il madhi ke fi'il mudhari', ini fi'il amar ke. Kenal itu dulu. Kenal itu dulu. Okey, sekarang yang ni fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi. Betul kan? Fi'il madhi. Amanu. Benda yang sudah lepas. Jadi iman ini dia tak sah kalau sekadar angan-angan. InsyaAllah start besok lah esok InsyaAllah. So minggu depan insyaAllah kita berazam insyaAllah. Kita insyaAllah menjang. Lepas tu insyaAllah kita berubah. Jadi angan-angan. Mana boleh? Iman ini kalau ikut ta'rif apa ulama sebut. Al-iman tasdiqun bil lisan. Apa dia kata? Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wal amalu bil jawarih. Iman ialah diungkapkan melalui lisan. Aku beriman. Masa sebut tu hati mengiyakan. Dan amalan anggota tubuh badan kita pula memberi tindak balas. Hasil daripada pengakuan ucapan dan juga pengakuan sepenuh hati. Maka adalah perubahan. Adalah peningkatan amal soleh. Itu tanda orang yang beriman. Jadi iman ini dia bukan sembang. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat dia minta iman aja. Dia tak kata illal ladzina ahsanu wa amilus salihat. Dia kata amanu saja. Kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril. Jibril datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Wahai Rasulullah, beritahu aku apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nabi beritahu satu-satu. Dan Jibril tanya bukan suka-suka hati dia tanya. Dia tanya pun dah ikut urutan. Kalau belajar pedagogi keimanan, so already dia bubur step tu betul dah. Pertama sekali Islam dulu. Kalau kau Islam pun kena buat dua perkara. Pertama sekali syahadah kena lepas. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kena clear. Faham siapa Tuhan kau dan siapa Rasul kau. Yang tu clear dulu. Yang keduanya solat sehari semalam. Benda basic. Ini basic aja. Yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan sebulan. Kemudian keluarkan zakat. Yang kelima pergi haji. 5 perkara ni. Kalau ada orang jaga 5 perkara ni pun boleh masuk syurga. Percaya tak cakap saya? Tak percaya, susahlah. Ada Rasulullah duduk dengan sahabat sekali itu, hadis sahih. Duduk dengan sahabat, Rasulullah sedang menyampaikan peringatan ajaran Islam. Nabi Rasulullah tengah sampaikan, tiba-tiba datang seorang lelaki Badui.
Laki Badui ni budak kampung lah. Datang dengan Badui ni kasar tau. Kasar. Cara cakap, perwatakan. Datang. Masuk-masuk ke dalam tempat Rasulullah ni. Rasulullah tengah sembang sahabat-sahabat ni. Kata, Ayyukum Muhammad. Dia masuk tak bagi salam. Memang dia tak Islam lagi kan. Dia datang. Siapa Muhammad? Ni ramai-ramai ni siapa Muhammad? Kan? Jadi cuba dia orang masuk sini. Gitu. Ni ramai-ramai ni mana satu Farid Rawi? Contohnya kan? Mana satu Farid Rawi? Mesti ada kat tepi tu, geram betul aku pakcik ni kan. Takkan tak kenal yang depan sekali lah. Contohnya kan? Kita pun rasa geram, apa dia ni? Ini sahabat. Sahabat dengan Rasulullah pula tu jangan main. Sahabat-sahabat dia tarik pegang dah. Ada tarik pedang dah. Nak kena Muhammad ni. Ayyukum Muhammad. Sahabat dah tarik dah pedang. Rasulullah kata nanti dulu. Ana Muhammad. Kau Muhammad ni? Ya. Aku dengar kau mengaku Rasul. Betul ke? Dia kata betul. Bukan apa. Aku nak masuk Islam. Loh. Bunyi macam nak gaduh. Tapi dia Badui kan? Aku nak masuk Islam. Apa aku kena buat? Aku nak masuk Islam, apa yang aku kena buat? Rasulullah kata, kalau kau nak masuk Islam, kau kena mengucap lah. Macam mana mengucap tu? Kau hendaklah berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa engkau ni, iaitu Rasulullah di hadapan kan, kau ni adalah Rasulullah. Dia pun mengucap. Sekarang aku dah Islam. Apa yang aku kena buat? Kan? Kalau orang dia lepas Islam, dia balik dah. Kan? Lepas tu 3-4 bulan datang balik. Apa yang kena buat? Dia terus tanya. Terus tanya. Dia kata, apa yang saya kena buat? Aku dah Islam ni, apa yang kena buat? Kau kena semayang 5 waktu sehari semalam. Selain daripada solat, kalau kau nak solat-solat sunat, okey. Lain daripada solat, apa yang lagi wajib? Kau hendaklah berpuasa di bulan Ramadan. Kalau selain daripada puasa ni, kalau kau nak puasa sunat, okey. Kalau selain daripada puasa, apa lagi wajib kat atas aku? Hendaklah engkau bayar zakat. Selain daripada tu, kalau kau nak bersedekah, nak berinfak, selain daripada sedekah dan zakat, apa yang boleh wajib kat atas aku? Kau hendaklah tunaikan haji bila dah sampai, kalau kau ada kemampuan. Selain daripada pergi haji, kalau kau nak pergi umrah, pergi ziarah, ada apa-apa lagi yang wajib kat atas aku? Rasulullah kata tak ada, itu aja. Dia pun bangun. Dia tadi tanya tu depan Rasulullah, duduk kat lantai. Bukan lantai tu, padang pasir lah. Dia bangun. Rawi tu sebut. Rawi tu bukan saya, perawi hadis tu. Ni aku kata Rawi tu sebut. Dia bangun, dia tepuk begini. Pasir kan? Dia tepuk-tepuk, dia kata, Wallahi lan azid walan anqus. Dia belah. Demi Tuhan, sesungguhnya aku takkan tambah sikit pun, dan aku takkan kurang. Maksudnya dia akan buat wajib aja. Kalau aku buat sunat memang taklah. Itulah bahasa orang. Dia kata, Wallahi lan azid walan anqus. Dia tepuk-tepuk dia jalan. Kan, itu je, dah selesai. Dia nak jaga 5 benda tu je. Lepas dia lalu sayup, Rasulullah beritahu pada sahabat-sahabat ni, Wallahi qad aflaha in sadaqah. Demi Tuhan, sesungguhnya dia tu akan berjaya. Aflaha maksudnya dalam hadis itu ialah dia tu akan masuk syurga sekiranya benar dengan apa yang dia cakap. Maksudnya jaga 5 benda tu je. Kan? Ni kadang qiyamul lail tu gini, lepas tu besok tuang subuh. Ada yang qiyamul lail subuh tak sembahyang. Ada yang solat duha jaga subuh pukul 7. Macam mana? Pelik tak? Mudah-mudahan Allah bantu kita lah kan. Nak buat macam mana? Kalau Badui tu ada, dia kata teruk je kau orang ni. Aku ingat aku je teruk, kau lagi teruk daripada aku. Itu iman. Saya nak beritahu iman. Iman bukan angan-angan. Sebab itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pak Nasir ni dia bekas Presiden Indonesia kan. Dia pernah sebut, dia kata
fi'il madhi dalam ayat itu yang sebut walladzina jahadu, orang yang telah pun berjuang. Jahadu digunakan dengan fi'il madhi. Maksudnya untuk mencapai keimanan zaman itu bukanlah sesuatu yang mudah. Saya nak kekalkan iman saya bukan sesuatu yang mudah. Sebab iman ini sentiasa dia berhadapan dengan cobaan, ujian. Sentiasa saya dibisik supaya malas, sentiasa saya terdedah dengan aktiviti-aktiviti yang boleh melewatkan saya solat, yang melewatkan saya baca Quran, kadang tak baca pun. Jadi saya sedang bersaing. Dalam persaingan inilah kita kadang-kadang terkecundang. Terkecundang. Betul lah Nabi sebut al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada musim pasang dan ada musim surut. Sayogialah sesiapa yang musim pasangnya panjang berbanding dengan musim surut. Kita ni surut panjang. Manjang surut, sekali-sekala pasang. Itu pun sebab ada sesuatu musibah yang menimpa. Kan, dompet hilang, dia punya tahajud, dia punya solat, kan, solat hajat, kan berdoa. Naik status dalam Facebook, IG pun, ya Allah, kau kembalikanlah. Kan. Kalau tak sebelum tu mana status macam tu? Kan? Status maksudnya happy go lucky je. So manusia ni sentiasa diuji keimanan dia. Jadi Allah Ta'ala sebut diuji. So illal ladzina amanu. Sejauh mana keimanan itu biarpun diuji, dicekal. Dicekal, mantap. Tengok Bilal bin Rabah. Kan? Lelaki Habashi, seorang lelaki yang diseksa, disepak, diterajang, dihina di padang pasir. Kan? Bila Umayyah bin Khalaf pukul Bilal ni, kain yang menutup aurat dia tercabut daripada badan. Jadi dihina Bilal kan. Tapi Bilal tetap sebut ahad. Itu iman. Sumayyah mati dibunuh. Iman. Berapa ramai sahabat. Kita, apa benda yang kita buat untuk iman kita ni sebenarnya? Tak. Kita tak suruh buat untuk orang lain. Kita suruh buat untuk kita je dulu. Cuba kita buat untuk kita je dulu. Tepati waktu solat, tepati janji dengan kawan, tepati apa lagi? Ni budak UKM ada kan, tepati masa dengan pesyarah kan. Assignment hantar pada masanya, kau jangan banyak bagi alasan kan. Printer rosak, pendrive hilang, komputer masuk virus. Nyampah tu dah. Ya, bukan tak time nak hantar tu lah virus masuk pula. Banyak beralasan. Orang yang mencipta sejarah ni, dia takkan bagi alasan. Kalau kamu belajar bagi alasan, sepanjang hidup kita akan hidup beralasan. Percayalah cakap saya. Elakkan bagi alasan. You try tu. Kan? Doktor saya dah siap dah, tapi ada sikit. Kita tak siap lah. Atau faham macam mana? Doktor saya dah siap dah sebenarnya. Tinggal sikit je. Kita tak siap lah tu. Kau lagi nak main wayang. Kira selagi mana tak hantar, tak siap. Sikit lagi doktor, saya nota kaki tu kan. Sikit nak buat sikit. Tak siap lah namanya. Saya cakap je tak siap. So itulah dia kan. Belajarlah untuk tepati masa kan. Itulah saya masa belajar dekat Jordan terus saya kena. Mungkin saya terbawa-bawa kot. Kadang pelajar-pelajar rasa macam saya ni tegas sangat. Sebab saya diajar dalam suasana yang macam tu. Sebab kat situ syekh-syekh Arab ni, dia menepati ya. Sepanjang saya masa belajar dekat Jordan, masa the first degree ataupun master PhD, mana pernah pesyarah ponteng? Tak datang kelas. Tak ada. Masa PhD, saya punya supervisor, saya punya pesyarah saya tak ada sekali je dalam satu kelas tu. Itu sebab dia ada seminar dekat US tu je. So memang tak ada. Lagipun Arab punya waktu kerja sempoi, pukul 2 pergi, pukul 9 pergi, pukul 2 balik dah. Kan? Teringin juga nak kerja macam tu, 9 pergi 2 balik. Mana jadi tak jadi. Ni sampai sekarang tak balik lagi ni kerja punya pasal. Illal ladina amanu, keimanan. Wa amilus salihat,
Dia beramal soleh ini. Soleh ini sesuatu yang luas. Sesuatu yang luas. Setiap perbuatan yang membawa kepada kebaikan itu adalah amal soleh. Buang kayu, buang ranting, buang duri di tepi jalan yang mengganggu, menghalang, termasuk dalam syu'abul iman. Termasuk dalam kategori orang yang beriman. So, itu pun termasuk dalam amal soleh. Kerja, pergi bekerja, bawa balik rezeki, bagi anak isteri makan, amal soleh. Betul? Saya keluar dari kelas ni, kejap lagi tak saya tinggalkan tisu, tak saya tinggalkan kertas ataupun bungkusan gula-gula, amal soleh. Saya guna toilet, bersih, amal soleh. So, semua tu termasuk dalam amal soleh. Amal soleh ini tidaklah bermaksud saya duduk atas jadah, pegang tasbih, berwudu, solat, baca Quran. Itu amal soleh yang sifatnya khusus. Kita sebagai seorang Muslim, amal soleh kita lebih luas. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh dalam Islam ni, tidur pun jadi amal soleh. Tidur pun jadi amal soleh. Tapi tidur untuk kumpul tenaga lah. Tidur yang betul. Kan ni tak tentu pasal tidur. Kat Jordan dulu student kuat tidur. Saya pun tak faham budak-budak ni kuat tidur. Saya marah, kau ni tidur. Bacalah buku, pergilah mengaji. Dia kata nak bawa macam Jordan kan. Dia kata, tidur budak ni. Dia bungkus dengan selimut Eskimo tu. Macam apa, sardine roll tu. Oh, orang tidur. Ya. Saya pun pelik budak ni. Dia kata, bangunlah, tidur. Dia kata nak buat macam mana Ustaz? Kita dekat Jordan ni bumi Ashabul Kahfi. Bumi Ashabul Kahfi. Dia nak tidur. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Dia pun nak tidur kak. So ada je alasan budak-budak ni. Itulah dia. Tapi kalau diambil peluang tu, banyak peluang untuk belajar. So tuan-tuan, wa amil salihat. So waw itu waw ataf. Waw ataf. Illa alladhina amanu wa amilu as-salihat. Maksudnya orang yang tak rugi ini betul-betul dia tak rugi adalah orang yang menghargai dan jaga iman. Dia tak bagi iman tu surut, dia pelihara iman tu sungguh-sungguh, dia jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amilu juga fa'il madhi, past tense. Maksud dia suka buat amal soleh. Dia seorang yang memang mempunyai perwatakan saleh ataupun salihah. Okey, itu yang kedua. Watawasau bil haqq. Watawa ini watasau bil haqq. Watasau bis sabr. Tawasau dia asal perkataan daripada wasa. Wasa maksudnya dia memberi nasihat, wasiat. So kita dalam bahasa Arab ni, kenapa dia tak guna wasau bil haqq, wasau bis sabr. Wasau maksudnya diwasiatkan, dipesankan agar bercakap agar dengan kebenaran, dan dipesankan, diwasiatkan dengan sabar. Tapi diguna tawasau. Maksudnya dia ada give and take. Oh, saling. Yes, exactly, saling. So, watawasau bil haqq. Kalau kamu nampak kawan kamu tu ada salah silap, ada kekurangan, berilah peringatan. Beri peringatan. Sebab manusia ni selalu lupa kan? Selalu lupa. Itu manfaat jadi kawan. Kalau kawan nampak kawan dia silap, tak beri peringatan, tak payah jadi kawan. Besok kawan yang tahu bahawa kawan dia silap, tak bagi tahu, dia juga tanggung sama. Kerana berdiam terhadap sesuatu kemungkaran adalah kemungkaran. Jadi maksudnya kalau kita nampak, kita lihat kawan kita ada kesilapan, ada terpesongan, boleh ke? Yalah, kadang-kadang ada kan silap-silap, benda-benda silap berlaku, jadi kita beri peringatan.
dia sesuai dengan apa yang berlaku. Sebab saya sebut surah ni surah Makkiyah kan, Makkiyah. So daripada awal lagi Allah Ta'ala nak beritahu umat Islam, you have to appreciate with your time, masa. You kena hargai masa yang Tuhan bagi. Pertama sekali you kena ingat. Keduanya, jangan jadi orang yang rugi. Yang ketiganya, beriman. Sebab kamu diuji di Mekah 13 tahun Nabi berdakwah, 13 tahun itu mereka diuji. Beramal soleh walaupun sukar, kamu ditindas, kamu disakiti, tapi kamu tetap kena beramal soleh. Mana lebih senang beramal? Aman damai macam zaman kita ni, ataupun environment yang kita hidup sekarang ini, ataupun beramal soleh di zaman Nabi SAW? Zaman Nabi lah susah. Nak solat dekat masjid, dekat Kaabah tak boleh. Asal orang solat je kena tangkap. Ada orang solat je kena tangkap. Azan tak boleh, baca Quran tak boleh, semua tak boleh. So sembunyi-sembunyi. Kita tak ada sembunyi-sembunyi. Tak ada sembunyi-sembunyi. Tapi kita hidup macam zaman sembunyi-sembunyi. Kalau tu ada ustaz saya kata, syekh saya kata, kalaulah para sahabat hidup zaman kita ni, agak-agaknya sahabat-sahabat tu akan gelar kita apa? Kalau kita pula hidup zaman sahabat, kalau kita tengok sahabat ada depan mata kita ni, kita pula akan cakap apa? Kita kata, oh gila betul dia orang ni. Niaga azannya tinggal, pergi. Kita tak boleh tinggal, tak kau curi. Nampak kan? Dia orang punya Umar bin Al-Khattab, iblis syaitan tak berani lalu di lorong dia. Yang tak nampak ni, iblis syaitan pun tak berani. Kalau Umar lalu, iblis syaitan tak berani lalu. Umar tak nampak iblis, tapi iblis nampaklah Umar kan. Tapi iblis pun takut Umar tu. Tapi bila azan, dengar azan jadi pucat. Umar jadi pucat. Sampai ulama sebut pucat menguning. Dia jadi macam pucat tu macam hilang darah. Sampai begitu sekali bila dengar azan. So lagi mencabar zaman itu untuk beriman dan beramal soleh. So kalau zaman itu mereka boleh buat, zaman lapang, zaman senang, zaman kalian sudah merdeka, zaman kalian hidup dalam environment yang memang semua orang majoriti orang Islam, maka no more excuse untuk beramal soleh. Watawasau tadi kita sebut pesan berpesan. Jadi kalau saya silap awak pesan saya kalau awak silap saya tolong nasihatkan awak itu. Watawasau bil haqq. Jadi jangan kita dalam hidup ini kita rajin nak bagi nasihatkan orang. Bila kita nasihatkan orang, kita kena bersedia diri kita nasihati. Kita nasihat. Bila kita nasihat, bila kita kena nasihat, alah, kubur masing-masing lah. Mari kau nasihat orang tu elok je dengar. Sekarang bila orang tu nasihat kau pula cakap kubur masing-masing. Bukan senang untuk mendengar teguran. So, cakap ni senang lah. Cuba orang datang tegur kita. Macam ni saya nak bagi tahu. Sebab dalam bagi teguran ini ada orang dapat momentum hikmah tu. Ada orang kadang dia direct lah. Aku nampak kau bukan main mesra lagi dengan budak syabab contohnya kan. Kalau dengan budak lelaki tengok mesra semacam kan. Kau tahu tak apa hukum kan? Orang perempuan kena jagalah. Lepas tu dia tak boleh terima sebab teguran tu nampak macam kasar. Tapi betul atau tidak orang tu cakap? Betul. Kita tak ada jiwa besar. Kita rasa terima kasih Allah hantar dia tegur saya. Bukan senang. Ya betul, bukan senang. Saya pernah juga orang saya tegur dan saya mengalu-alukan sebarang teguran terhadap saya sebab saya pun bukan sempurna kan. Nabi pun pernah ditegur. Allah Ta'ala tegur Nabi. Ada beberapa insya-Allah tegur Nabi. Kalau saya silap, ada kena orang tegur. So tegur ni saya kena berlapang dada, saya kena berjiwa besar. Bersedia untuk saya ditegur. Dan begitu juga saya boleh tegur orang lain. Jangan asyik kita bersedia untuk tegur orang dan kita tidak bersedia untuk tegur. Sebab rasa susah untuk memberi orang peluang menegur kita. Saya ada pengalaman. Sebab itu saya cakap, dalam dunia ni nak cari orang yang betul-betul bersedia untuk diri dia dibaiki.
sangat suka. Tapi saya sebut ni, kita ambil inspirasi daripada motivasi daripada surah ni, bahawa watawassaw bil haqq, dan benda yang kita nasihatkan itu adalah benda yang benar. Hak ini ulama bincang dari sudut perkataan bil haqq itu, dasarnya ialah bila saya sampaikan nasihat itu adalah nasihat-nasihat daripada Al-Quran. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Jadi benda yang kalau Quran sebut hak, bil haqq, hak dalam Quran itu kebanyakannya adalah merujuk kepada Al-Quran. So saya nak nasihat orang ni, saya mesti ambil inspirasi Al-Quran juga nak nasihat. Macam mana saya nak start nasihat tu? Kan? Jadi bukan senang untuk menyampaikan nasihat. Sebab itu kalau kita lihat sepotong hadis, ad-dinu nasihah, macam agama keseluruhan itu adalah nasihat. You're most welcome, my brother. Ini saya punya mentor, tuan-tuan. Kan? Ad-dinu nasihah. Agama itu digambarkan adalah nasihat. So dilihat grand design Islam ini adalah dia syarat dengan nasihat. Dia syarat dengan nasihat. Mana mungkin saya ni rasa, mana mungkin saya jadi seorang yang sempurna kalau tidak ada orang yang mengkoreksi saya. Kan? Saya tak boleh sentiasa, oh ya aku betul lah, aku betul. Semua betul, rasa betul. Tiba-tiba kita lupa bahawa kita ada silap. Kalaulah kawan-kawan tu yang nampak kita ada silap boleh tegur kita, kita rasa sangat terima kasih. Kita boleh perbaiki lagi kita punya kesilapan dan juga mempertingkatkan lagi. Sama hidup dalam masyarakat kita ni, sama ada di tempat kerja, di universiti, di college, kan, di jalan, di mana-mana saja. Ada sekali saya balik daripada Seremban, jalan tengah repair lepas R&R Seremban tu, jalan tengah repair. So daripada 3 lane tu, daripada 2 lane tu jadi 1 lane. So saya dekat lane yang kedua. Bila jalan tu dah mengecil, dari 3 lane tu saya masuk tengah. Masuk tengah, kereta bila daripada 2 lane jadi 1 lane tu jadi slow lah. Mamat yang kat belakang ni, dia sudah angin lah. Dia mau laju. Dia nampak saya mengganggu dia. Dia pun bagi lampu tinggi. Aku nak saya nak ke kiri macam mana? Ada kon, banyak kon, saya nak ke kiri macam mana? Tak boleh nak ke kiri. Saya slow bawa. Sebab saya kena ikut rentak depan tu. Lepas tu, saya pergi depan tu, saya ke tepi. Dia pun ikut tepi. Dah jalan lapar. Jalan aja lah. Sebab dia tak puas hati. Dia ke tepi, dia masih lagi bagi lampu tinggi. Nak cek gaduh kan? Saya tak nak gaduh. Lepas tu, saya pun berhenti. Berhentilah. Saya nak berhenti, saya tak nak bawa kereta. Kan, saya nak tenang, nak berhenti, tak nak bawa kereta. Saya nak gaduh. Saya berhenti ke tepi, saya diam. Dia pun berhenti. Saya bukan ajak gaduh. Saya tak nak jalan. Saya kata, kau jalan, ambillah semua jalan raya ni kau punya. Di tepi. Lepas tu, dia berhenti pula. Kalau dia berhenti, suspense macam. Dia buka pintu keluar. Dia buka pintu keluar. Saya kata, saya pun buka pintu lah. Saya malah, wallahi, saya kalau jumpa dia, saya akan kata, saudara, kenapa ni? Kenapa? Kan? What happened? Kan? Kita semua nak menuju arah yang masing-masing. Kan? Tak ada faedah kan? Saya nak cakap gitu lah. Bila tengok saya keluar dengan jubah, apa semua, dia masuk kereta, dia lari. So, macam mana nak buat? Saya punya niat, saya nasihat dia. Ada dekat, ni cerita lain pula, bab nasihat ni, ada seorang, saya, kalau hari Khamis, saya suka beli sayur dekat Bangi Lama. Kalau Bangi Lama tahulah, ada pasar malam. Itu nampak murah sikit kan. Saya nak pergi beli barang. Masa saya beli sayur, lepas beli sayur, sekali satu insiden berlaku. Lepas beli sayur, saya masuk dalam bonet kereta, saya nak jalan, ada seorang abang ni berlari menuju kepada saya. Dia kata, Ustaz. Dia berdiri tak stabil. Orang Melayu Islam, mata merah, dia berdiri tak stabil, terus hayang-hayang sikit macam baru turun, macam belayar 40 tahun. Tu, dia cakap, Ustaz, nak minta nasihat sikit. Dia tutup mulut dia. Nasihat apa ya? Minta maaf Ustaz, saya tengah mabuk ni. Tengah
Mabuk? Tengah mabuk, Ustaz. Saya berlupa minum, Ustaz. Saya mabuk ni. Ustaz mungkin boleh terhidu bau masam. Tadi tak terhidu, lupa dia cakap bau masam. Dekat pasar kan? Mana aku nak beza bau ikan, bau masam. Lepas tu baru kita mula fokus kan. Dia ada mula fokus dah bau masam. Ya. Terima Ustaz tengah mabuk ni Ustaz. Boleh tak Ustaz nasihat saya? Nasihat apa? Saya nak berhenti minum arak. Macam mana saya nak nasihat awak sedang mabuk? Kejap lagi awak balik awak lupa semua cakap. Sebab tu dia kata khamr ini ialah menutup. Khamr ini menutup. Sebab Rasulullah sebut khammiru ina'akum walau bi'ud. Maksudnya tutup balang-balang air kamu, tempayan-tempayan air kamu walaupun dengan sebatang kayu atau sebatang lidi. Sebab itu kalau balang kita tu ada dia punya penutup tak ada kan? Letak satu kayu. So khammiru maksudnya tutup. Khamar maksudnya tutup. So khamar ialah menutup. Tutup apa? Tutup akal, tutup kewarasan. Khamar sifatnya menghilangkan kewarasan. So saya kata abang sekarang tak waras. Saya nak tak Ustaz, isteri saya dah tuntut fasah dah, minggu depan nak bicara. Kan kalau isteri mana nak duduk macam ni? Kalau macam ni punya gaya. Saya kata macam ni lah bang. Besok kita jumpa boleh? Abang jumpa datang ke kuis. Saya ada ke kuis. Abang masuk aja kuis, abang bagi tahu Pak Gad nak jumpa saya. Okey. Dia datang. Panjang. Betul-betul datang dalam keadaan tak mabuk datang. Betul-betul rahai nak rupa dia. Kan? Panjang lah saya syarah kat dia. Saya syarah panjang. Tapi dia mahu cari orang untuk terima, untuk menasihatkan dia. Itu saya puji. Lepas tu dah berubah. 2 minggu kemudian saya pergi pasar, jumpa lagi dia. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah tak jadi dah nak bercerai. Dan saya pun dah berhenti. Terima kasih banyak Ustaz. Saya rasa itu di antara kejayaan saya lah. Walaupun seorang aja dapat bawa ke pangkal jalan. So penting nasihat ni. Penting. Cuma bilhaq tadi tu kita nak kata bahawa dengan kebenaran dan juga nasihat yang bertepatan. Dan saya rasa dia kena ada skill jugalah. We must have a skill. Sebab itu orang pergi jumpa pakar-pakar psikologi kan. Jumpa psikologi motivator kan. Tapi bila kata pakar motivator ni, watawassaw bil haq tu, tiada motivasi yang lebih hebat daripada motivasi yang dalam Quran. Apa isu cakap dengan saya? Quran already give you the solution. Already they have a solution. Kadang kita pergi dengar ceramah-ceramah motivasi, ialah disebutlah dari sudut apa ni kan. Tapi bila kembali pada Quran tu kita tengok, ada tempat-tempat yang Tuhan bagi motivasi tadi. Surah Wal Asr adalah surah yang paling besar memotivasikan kita. Kan, supaya orang Islam tu tak rugi, orang Islam tidak sia-siakan masa. Kemudian watawassaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan sabar. Bila kita nak mengajak orang kepada dakwah, kan, boleh jadi watawassaw bil haq itu kepada dakwah, boleh jadi membetulkan orang yang salah, boleh jadi mengajak orang kepada Islam. Betul kan? Watawassaw bis sabr. Betul. Dalam kita buat kerja dakwah mesti ada sabar. Sebab manusia tak boleh lari daripada diuji. Cuma perkataan sabar tu datang nombor 4. Betul tak? Beriman, kalau kita dapat susun, beriman illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka hendaklah berpesan-pesan dengan kesabaran. Baby siapa Ustaz? Baby Ustaz Alhamdulillah. Seronok dengan baby ni. Dia zikir tu tuan-tuan. Tangisan budak adalah zikir. Ya. Oleh demikian janganlah disuruh budak tu menangis tak berhenti. Kan? Jangan bagi susu sebab apa zikir. Ya. Jadi tuan-tuan lihat amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ulama bincang dari sudut susunan urutan. Iman dulu baru amal soleh. Betul tak? Mana ada amal soleh dulu baru beriman? Di min haisu takdim wa takhir. Kalimat-kalimat yang tersusun, sebab itu disebut munasabat tadi kan. Dia datang dulu, datang disusun cantik. Beriman, kemudian beramal soleh, kemudian barulah ada kekuatan untuk nak
Nasihat. Kau sendiri pun semain tak apa cukup, baca Quran tak apa cukup. Cuba lihat dalam surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah Subhanahu wa taala memperkasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu persiapan sebelum berhadapan dengan masyarakat yang berpenyakit kronik dengan kekuatan spiritual. Wahyu tak banyak, masa tu modal tak banyak lagi. Tetapi Nabi Muhammad dibina kekuatan dalaman. Betul kan? Saya nak cakap dengan orang, saya kena ada kekuatan dalaman. Barulah apa yang saya cakap beri kesan. Kalau tak, saya pun tak boleh nak buat apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang ibu, bawa anak kecil dia, anak dia dalam mungkin dalam 7-8 tahun, suka makan gula-gula, mungkin besar ni kot. Anak kita ni mungkin dia suka mak budak, suka makan manisan. Jadi mak dia halang suka dia makan manisan. Dia kata, aku akan bawa jumpa Rasulullah SAW supaya kau dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, supaya Rasulullah doakan kau berhenti makan gula. Bawa budak ni. Jadi mak ni pun bawa lah jumpa Nabi SAW. Bila jumpa Rasulullah, bagi tahu Rasulullah, tolong nasihatkan anak saya ni Rasulullah. Doakan dia, nasihatkan dia Rasulullah. Kenapa? Dia ni kuat sangat makan coklat, makan gula-gula ni. Coklat. Betul hati kata coklat. Oh, bergerak semua. Suka makan gula-gula ni Rasulullah. Tu Rasulullah kata, bawa balik, bawa besok. Bawa dia besok. Hari ni? Tak, bawa besok. Rasulullah kata. Besok dia bawa. Rasulullah panggil, Rasulullah dukung budak tu, nasihatkan dia, doakan dia, pulangkan balik pada mak dia. Ibu tu tanyalah, Rasulullah, semalam saya datang, benda ni juga saya minta buat. Kan? Tapi Rasulullah tak buat, tolak, suruh datang hari ni, kenapa? Aku nak nasihat macam mana semalam? Semalam pun aku makan gula-gula. Semalam pun aku makan manisan, macam mana aku nasihatkan? So, kalau ikutkan, mana budak tu tahu? Tapi, walaupun budak tu tak tahu, ibu tu tak tahu, tetapi yang penting diri kita tahu. Betul kan? So nak bila bercakap tu, beri kesan atau tidak. So watawassaw bis sabr dia jadi nombor 4 sebab ketiga-tiga depan tu takkan terjadi kalau tak ada sabar. Kan? Beriman kena sabar tak? Saya kata kan? Kena sabar. Amal soleh kena sabar tak? Kena sabar. Nak pesan-pesan dengan orang, nasihat orang kena sabar tak? Sabar. So keseluruhan tu ujungnya dia adalah sabar yang di highlight sebagai elemen yang paling besar supaya kita tidak rugi. Itu je lah. Hadis-hadis berkaitan dengan menghormati kelebihan masa ni. Ada saya nak ambil satu saja. Al-Imam Ghazali pernah berkata, qala ani Syafi'i. Imam Ghazali beritahu mengenai Syafi'i. Arwa' ma qalahu asy-Syafi'i wa idza lam tashtaghil nafsaka bil haqq syagalatka bil batil. Kalaulah kamu tidak sibukkan diri kamu dengan perkara-perkara yang baik membawa manfaat, maka dia akan sibukkan kamu dengan perkara-perkara batil. Itu betul. So try to divert, pergi kepada benda-benda yang positif, benda-benda yang baik. Sekian daripada saya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, boleh bergegas atau boleh buka satu soalan? Boleh. Jadi Dr. Farid sudi untuk menerima soalan kalau tuan-puan ada soalan. Kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Ada? Ada orang komen dulu masa saya mengajar kelas tafsir dekat Masjid Bandar Seri Putra. Ini dah masuk tahun yang keempat, surah Al-Baqarah. So alhamdulillah sambutan sangat memberangsangkan. Mula-mula saya mengajar tu bulan pertama, bulan kedua, banyak komen orang nampak blur-blur gitu. Sebab tafsir ni dia tak boleh daripada bahasa Arab. Macam ni, satu benda-benda ni kan. Kadang ada orang tak ada basic bahasa Arab, dia rasa susah. Oh susahnya apa, khasara, khusra, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Tak, dengar dulu. Dia akan jadi influence. Kita tak cakap benda lain dah. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dengar, benda tu akan jadi biasa untuk kita dah. So jangan rasa kesukaran dengan kelas-kelas tafsir bila pensyarah ataupun guru yang mengajar itu ialah elemen-elemen bahasa Arab kan. Itu belum lagi cerita isim tafdil, sighah mubalaghah.
So terima kasih. Kalau tak ada apa, saya mohon undur diri. Segala yang baik itu daripada Allah. Ada ke soalan tadi? Tak ada. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkongsian ni MC bila terjun ni perkongsian sebab ada zikir yang perlu diraikan di sebelah tu. Ustaz Syarif nak teruskan balik ke? Teruskan. Ustaz tanya. Dia anda jemput Ustaz Syarif untuk memberikan sedikit. Sebelum saya menjemput Ustaz Syami untuk bagi sedikit penghargaan, jadi sekadar nak memaklumkan kepada yang kali pertama datang ke Tadabbur Center, menghadirkan para ulama, menghadirkan asatizah dalam bidang tafsir ini antara tujuan kewujudan kami, supaya tuan-puan semua dapat melihat asatizah dijemput ini bukanlah sekadar ustaz tetapi ahli dalam bidang tafsir. Saya yakin semua kenal Dr. Farid Ravi, tetapi belum tentu semua mengenali beliau sebagai ahli dalam bidang tafsir. Diharapkan semua dapat untuk terus mengambil manfaat daripada ustaz di mana-mana ruang yang ada di luar sana untuk mempelajari ilmu tafsir dan tadabbur, insya-Allah. Ya, jadi tanpa membuang masa, Saya nak buat satu pengumuman boleh? InsyaAllah saya boleh bagi komitmen 2 bulan sekali ya. Allahu Akbar. 2 bulan sekali satu kelas. 2 tahun sekali tu anak bukan buruk memang. Memang kita faham komitmen ustaz. So 2 bulan sekali insyaAllah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Muallimuna Farid. Jadi sebagai sedikit penghargaan yang tidak seberapa daripada Tadabbur Center, saya jemput pengarah urusan Dr. Azrul Azlan, diiringi pengarah urusan juga untuk memberikan sedikit cenderahati kepada penasihat Tadabbur Center, Dr. Farid Ravi. Allahu Akbar. Masya-Allah. Ustaz. Dia orang ambil gambar tak? Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu